Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang penonton yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kerana dipilih oleh Allah berada di bulan yang mulia, iaitu bulan rahmat yang penuh keberkatan. Dalam bulan ini juga berlakunya peristiwa nuzul Al-Quran dan terdapatnya malam Lailatul Qadar yang kita cari. InsyaAllah untuk kali ini saya akan menceritakan sedikit mengenai peristiwa nuzul Al-Quran yang berlaku dalam bulan penuh keberkatan ini. Setiap kali 17 Ramadan, umat Islam di seluruh dunia pasti akan mengenangkan satu peristiwa yang amat penting dalam sirah Islam, iaitu bermulanya penurunan Al-Quran ke atas Rasulullah SAW melalui perantaraan Jibril. Ayat yang mula-mula sekali diturunkan adalah 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Ketika itu Rasulullah SAW berada di Gua Hira. Sejak daripada peristiwa itu, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, sebelum lengkap sepenuhnya pada 10 Hijrah. Sesungguhnya, terlalu banyak keistimewaan dan kelebihan yang terdapat dalam Al-Quran. Kitab suci itu adalah petunjuk bagi semua umat manusia daripada kesesatan. Al-Quran juga menjadi penyuluh dari sebarang kegelapan. Malah, kitab suci itu pelengkap kepada kitab-kitab terdahulu yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Rasulullah SAW, seperti kitab Zabur, Taurat serta Injil. Namun keaslian Al-Quran tetap terpelihara dan kekal sehingga akhirat, meskipun penurunannya telah berlaku sejak 1400 tahun yang lalu. Inilah hebatnya Al-Quran, iaitu kalamullah yang tiada bandingannya. Dalam membicarakan tentang Al-Quran, kurang lengkap jika kitab suci ini tidak dikaitkan dengan kedatangan bulan Ramadan. Selain berpuasa, umat Islam juga dituntut untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran. Bahkan, ada di antara kita berusaha untuk mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran, dan itulah yang menjadi kebiasaan setiap kali kedatangan bulan Ramadan, sama ada secara bersendirian ataupun berkumpulan. Tidak kurang juga masjid dan surau melantik imam-imam hafiz jemputan untuk memimpin solat tarawih sepanjang bulan Ramadan ini. Tujuannya adalah agar mereka dapat mengalunkan bacaan yang lengkap 30 juzuk dalam solat tersebut. Semua ini adalah bertujuan membudayakan Al-Quran di sepanjang dalam bulan Ramadan, sejajar dengan firman Allah yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Surah Al-Baqarah ayat 185. Hakikatnya, inilah suasana yang berlaku sepanjang bulan Ramadan. Walau bagaimanapun, keadaan yang serupa ini tidak berlaku sebaik saja Ramadan pergi meninggalkan kita. Sepatutnya dalam bulan-bulan lain juga Al-Quran perlu sentiasa dibaca dan tidak boleh ditinggalkan. Mungkin ramai tidak sedar bahawa Al-Quran mampu memberi syafaat sebaik saja kita meninggalkan alam fana ini. Pada masa itu, tiada apa yang dapat membantu kita kecuali amal ibadah kita, termasuklah membaca Al-Quran. Cuba kita lihat corak kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat alaihissalam. Asas kehidupan mereka adalah Al-Quran. Kitab suci itu bukan setakat dibaca, malah segala pengajaran dan perintah yang terdapat dalamnya dilaksanakan dengan penuh ketaatan. Dalam khutbah terakhir Rasulullah SAW, ada baginda berpesan, "Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku." Sempena mengingati peristiwa nuzul Al-Quran pada bulan Ramadan, marilah kita sama-sama berusaha menyemarakkan budaya Al-Quran
dengan membaca dan berusaha mentadabbur, memahami dan mengamalkannya. Rebutlah peluang bertadarus sepanjang Ramadan yang berbaki ini dengan bertadarus Al-Quran bersama ahli keluarga atau ahli falah. Sama-sama dapat menyemak dan memperbetulkan bacaan ahli yang lain. Di samping itu, kita sama-sama dapat menghayati dan mengambil iktibar daripada peristiwa nuzul Al-Quran ini. Semoga-moga kita memperolehi keberkatan darinya. Sekian itu saja tazkirah daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.